سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat saya hadir dan memenuhi jemputan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair. Beliau bersungguh untuk jemput saya di sini walaupun beberapa tarikh yang beliau bagi itu bertembung dengan program lain. Dan macam tahu je beliau hari Jumaat ni saya free. Jadi kesungguhan beliau itu yang menyebabkan saya terharu. Dan hari ini sebenarnya saya ada 3 program lain. Tapi setelah berhenti daripada UIA 5 tahun dahulu, saya tak pernah datang ke UIA. Sampai Ustaz Ramadan pun bertukar jadi Ustaz Syahrul. Tadi dah lama sembang dengan Ustaz Ramadan. Beliau kata saya dah bagi kitab macam-macam lah. Saya dah ingat bila lah. Rupanya beliau dah Ustaz Ramadan dan yang jemput saya tadi Ustaz Syahrul lah. Nak kata lama tak main kat UIA ni. Masya Allah lah. Pun begitu saya berterima kasih kepada UIA. 15 tahun saya mengajar di CFS bukan CPS tadi kan. Dan tak tahu perasaan saya main kat sini sebab setelah 5 tahun lah. Anyway, ini tempat yang telah mendidik saya dan menjadikan saya sebegini dengan asbab semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Saya banyak belajar di UIA. Kalau ada student yang datang di sini, grab the opportunity. UIA itu setanding dengan universiti lain in terms of knowledge, in terms of bahasa. Di sini kita pelajari. Tinggal diri kita saja. Majada, wajada. Siapa yang nak dia dapat. If there is a will, there is a way. Karena itu saya bersyukur sangat Allah pilih saya belajar di UIA. Dulu selepas SPM saya dapat surat Nilapuri Kelantan. Tapi saya tak tahu pun nama saya salah seorang yang akan masuk ke Nilapuri Kelantan. Sebab biasanya kalau sekolah saya tu di Sarawak, setiap tahun akan ada yang masuk ke situ. Tapi nama saya tak ada pun. Lahi-lahi UIA yang terima. Maksudnya surat yang pertama sekali UIA saya susah hati. Pasal dengar senior-senior lama kata UIA ni it's easy to come in and to be kicked out. Dah lah orang putih kita waktu itu. Saya, bahasa Arab saya lebih bagus daripada orang putih. Jadi saya terima UIA. Sekarang saya pecah rahsia. Saya tak pernah pecah rahsia macam ni. Yes.
Tak pernah saya bagi tahu. Dan syukran jazilan Dr. Raudatul Firdaus hadir dan jemput saya yang tak seberapa ni sekadar santai-santai saja hari ini. Dan saya ingat sekadar sejam begitulah kita bermudzakarah insya-Allah. First, dapat surat daripada UIA, saya sebenarnya jangan bagi tahu orang lain ya. Sebenarnya saya tak nak masuk UIA sebab English saya sangat poor waktu itu, incomparable to my bahasa Arab. Masya Allah, bukan nak memuji, maaf, maksudnya dua-dua tak baik tapi yang ini lebih baik. Itu maksud saya bukan dua-dua baik, but this one is better, bukan. Tapi dua-dua tak baik tapi yang ini lebih baik. Itu maksud saya. Saya terima UIA unwillingly sebenarnya. Tapi nak buat macam mana, itu dah takdir. Dan orang kata kalau dapat surat first university, if you reject, and the second would be coming again, offering again. Saya punya lah takut Jadi nak buat macam mana, terima je UIA. Saya sebenarnya sedikit tak tenteram belajar di UIA for the first week and second week, even for the first month of studying dekat UIA kat sini ni. Saya nak cerita satu pengalaman jadi inspiration pada adik-adik yang tak tidur yang tidur tak tahu ni. Saya di UIA PJ dulu, saya pernah exam English dan menghafaz satu tajuk yang panjangnya 2 muka surat. Saya hafaz seperti hafaz Quran. Yes. Sebab takut sangat saya dibuatnya orang putih ni Jadi saya ingat lagi dekat blog bukan di PJ, dekat mana Lembah Pantai. Syekh Daud Al-Fatani, ingat ada lagi bangunan tu. Syekh Daud Al-Fatani di atas tu Institut Bahasa, still ada lagi. Oh Masya Allah, banyak kenangan kat situ tu. Saya menghafal 2 muka surat ni dekat blok kayu atas tu. Ada lagi kita Semawi tu. Semawi kat lain kan? Dah bertukar dah saya. Nak tunjuknya lama tak main ni. The rendezvous still there. Rendezvous itu PJ kan? Sekarang saya dah bertukar dah sekarang. Yang penting dekat Lembah Pantai, itu yang penting, itu yang paling penting. Saya menghafaz, tuan-tuan tahu, kita kalau nak test whether your memorization is strong or not, bangun pagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus pejam, jangan gosok gigi lagi. Nak tahu kuat tak kuat memorization kita. Terus pejam mata. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Nizar bin Mudarrib ibn Nizar bin Mudarrib bin Abdi Ma'abd ibn Nizar bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan hafalan kita kuat. Sebab very fresh, early in the morning kita boleh menghafaz. Itu bermakna hafazan kita kuat. Itulah yang saya buat. Bangkit daripada tidur, semalaman saya menghafaz. Ingat lagi tajuk waktu itu, The Immigrant Workers. Saya pun tak faham apa maksud Immigrant Workers itu. Yang saya tahu, workers saja. Saya tak tahu. Dan saya menghafaz hadirin daripada the first huruf di muka surat pertama sampai muka surat kedua, hafaz saya. Tapi bila masuk exam esoknya, eventually soalan lain keluar. Ya Allah. Tapi bolehlah kita pasangkan sikit ayat yang agak bombastik dan tidak salah dari segi structure dan
ayatnya itu sebab memang kita dah menghafaz tadi, tapi totally tajuk lain keluar. Saya pun lupa apa tajuk tu. Starting on that day, maaf ni cerita pengalaman dulu, tak masuk tajuk lagi ni. Sebab baru pukul 2:20. Awal lagi. InsyaAllah saya tak akan lebih 1 jam, insyaAllah. Ustaz Ramadan kata sampai pukul 12. Susah hati saya, panjang ya. Hadirin, saya pun ada urusan juga sebenarnya ya. Jadi sekarang baru saya tahu kalau penceramah tu, kalau dia hadir dan dia bagi masa, sebenarnya itulah antara masa yang dia ada, dan banyak lagi yang nak dibuat sebenarnya. Jadi saya mohon izin lah, maksudnya lepas program ni. Itulah sebab tadi, tapi saya akan bicara 1 jam lebih macam tu. Tapi yang ni tak termasuk ni, ini baru intro. Akhirnya saya tak duduk, saya bagi tahu dengan college, saya nak duduk dengan student international. Akhirnya saya duduk dengan ramai kawan-kawan saya daripada luar negara lah, sebab waktu tu kita tahu you got no charge to belajar di luar negara. Ini UAE sahaja tempatnya. Akhirnya saya duduk dengan ramai pelajar international. Dan saya pernah duduk dengan kami 4 petition. Saya duduk dengan orang Nigeria sebelah kanan saya, ada 4 tu kan. Di depannya orang Nigeria, di sebelah kiri orang Chad, di sini orang Kuching. 4 tadi tu sini orang Kuching. Memang saya tak nak duduk dengan student Malaysia, bukan apa, sebab kita kan nak belajar bahasa. Di sini sampai seronoklah tahu bahasa orang asing ni kan. Orang Nigeria namanya Omar Ajibola, mohon maaf, Mas'ud Ajibola. Depannya Musa Olejide. Sebelah kiri saya tak ingat nama beliau, maaf. Sebelah ni Muhadir. Subhanallah, hikmah itu hadir setelah kita buat sesuatu. That is very important, hadirin. Yang namanya wisdom, hikmah, you have to practice first, then you will find it. Saya bagi contoh, kenapa setiap malam Jumaat orang baca surah Yasin. Kita bukan cerita surah Yasin ke surah Kahfi, bukan cerita lain tu. Tapi saya nak cerita kenapa hikmahnya. Selepas maghrib baca surah Yasin, sekali dengan tahlil, doa, habis sekejap terus masuk Isyak. Itu nama hikmah. Just nice, itu maksudnya. Tidak salah kalau nak baca surah Kahfi, silakan. Tetapi itu yang saya nak tunjukkan, itu namanya hikmah. Buat dulu baru tahu. Itu maksudnya hikmah. Sampai tahu sikitlah bahasa Nigeria, nak kongsikan sikit di sini. Ini Nigerians here. Yang saya heran, Nigeria ni ada dengung lah Ustaz Ramadan. Dia ada dengung macam kita juga. Tapi kita nun mati jumpa dengan akhir kha'ahu, tu jadi idhar. Halqi kalau dijumpa dengan satu jizah sabda kafathi qatadadin syadhin, itu jadi ikhfa. Haqiqi. Nah, Masya Allah, Doktor Doktor Ci. Anda saling bertukar dengan Doktor Ali, kawan beliau yang baik hati, Doktor Cik Razi. Ahlan wa sahlan Doktor. Pasal apa Doktor Mai? Tayang Mai tak apa. Soal ini santai-santai je Doktor. Nah, kalau orang Nigeria kata apa khabar, Soti jeo, tu yang saya heran. Dia ada dengung di belakang tu. Soti jeo, dia gitu. Jawabnya pun mesti dengan dengung juga. Meti jeo. Itu maksudnya staff nanti kalau administration dekat hostel, sekali-sekali apa salahnya dengan bahasa mereka dihargai, rasa dihargai. Soti jeo, maksudnya apa khabar? Jawab meti jeo, khabar baik.
Ni bololo pergi ke mana? Tak ingat saya tu mana nak jawab. Sebut je lah kat mana. Kesimpulannya hadirin, saya sangat berterima kasih dengan UIA kerana walaupun tak pergi ke luar negara, alhamdulillah seperti kita berada di luar negara juga. Sehingga kalau itu pergi ke Mesir, rasa macam tak kekok sangat lah dengan bahasa Arab yang kita pelajari di sini. Alhamdulillah. Itu yang saya nak sebutkan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum, wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin sahaja sekarang kamu menyukai sesuatu tapi dia boleh bawa sesuatu tidak baik kepada kamu in future. Dan boleh sahaja kamu tidak menyukai sesuatu sekarang tapi dia memberi kebaikan pada kamu akan datang. Sebab itu hidup ini hanya menjalani ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Selebihnya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak bawa tajuk hari ini. Sekarang baru mula, InsyaAllah tak lebih 1 jam, insyaAllah. Sekarang ikut jam saya pukul 9.50. Kita berhenti pukul 10.50, insyaAllah. InsyaAllah. Hadirin, peristiwa hijrah ini sangat besar, sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya. Kenapa? Kalau kita baca Quran, pasti dan pasti kita akan jumpa ayat tentang hijrah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalaupun kamu tidak menolongnya, ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah. Sesungguhnya Allah telah menolongnya. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Buktinya apa? Ketika orang-orang yang kafir expel Nabi daripada bumi Makkah atas dasar ingin membunuh Nabi daripada menyebarkan dakwah di situ. Ternyata Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Thur. Ini disebut dalam hadis, banyak hadis. 3 malam kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berada di situ. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rasa gundah gelana sebab guanya walaupun kecil, kalau lihat begitu sahaja pasti akan nampak siapa yang di dalam. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada li sahibihi, kepada sahabatnya. Poin di sini, seseorang boleh mengaku dia itu kawanku, dia itu sahabatku, dia itu orang rapatku, betul? Siapa pun boleh mendakwa. Tetapi apakah dakwaan itu diterima ataupun tidak? Itu persoalan. Saya boleh katakan saya punyai teman ataupun kawan yang sekarang berada di tampuk pemerintahan negeri tertentu, saya boleh katakan begitu. Tapi apakah dia yang saya sebutkan itu mengakui ataupun tidak? Semua orang boleh mendakwa, tapi apakah itu diakui ataupun tidak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadirin, diakui suhbahnya itu oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, sehingga Allah menggunakan perkataan id yaqulu li sahibihi, ketika dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kawannya. Bermakna Allah memperakui kawan sahabat yang ditujukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, sebab ini disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menggunakan li sahibihi. Tuan-tuan mengaji mudhafun ilaih. Sesuatu yang diidhafahkan kepada sesuatu yang mulia, itu namanya idhafatu tasyrifin wa takrimin wa ijlalin. Pintu tandas dengan pintu masjid tak sama, hadirin.
Pintu tandas sama material dengan pintu masjid. Katalah kayu sama, tapi kenapa di pintu tandas macam-macam iklan dekat situ? Macam mana orang tulis kat situ kan? Datang yang kemudian jangan conteng. Walau dia pun conteng juga. Mai orang selepas itu hang pun conteng. Apa orang dah? Dua walau tadi dah penuh dengan iklan kan? Yang ketiga mai hang po semua conteng. Walau dia pun conteng juga kan? Apakah ada orang yang berani buat sedemikian di material yang sama, pintu yang sama, tetapi babul masjid, pintu masjid tak sama hadirin. Pintu babul tandas dengan babul masjid tak sama. Betul babul tandas? Tak. Babul tandas tak dapat dicek. Kesalahannya itu apa? Babu baitin khala tak dapat dicek, tak apa, bahasa Arab. Bahasa Arab. Pintu tandas, pintu itu miliknya tandas, diidafahkan kepada tandas. Pintu yang sama, material yang sama, tapi di masjid tak berani kita nak conteng. Sama kapet masjid dengan kapet di pejabat. Kapet masjid walaupun dia lama, kadang-kadang bila kita sujud bukan sujud di kapet tapi sujud di mana? Di lantai ataupun di simen, sebab berlubang lama dah. Tapi tetap kita letakkan muka kita yang paling mulia ini di tempat itu, malah sama level dengan kaki. Tapi kalau pejabat, kapet juga malah dipijak dengan kasut ataupun slipper yang barangkali baru tadi memijak najis, walaupun tebal ataupun baru kapet itu. Faham hadirin? Bila sesuatu yang di-attach kepada yang mulia, maka dia akan jadi mulia. Li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada kawannya, bermakna kawan Nabi. Nabi kan mulia, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat mulia sekali. Supaya kita jangan lupa, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang kecil, kurus. Dia tidak seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Barangkali kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar akan tergambar orang yang sado ataupun orang yang besar, kuat, gagah. Tidak hadirin, orang yang kurus, sehingga dikatakan kalau pakai seluar sebegini mungkin terlondeh sedikit. Tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. La wuzina imanu Abu Bakrin li imani alimin la rajaha. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh orang alim di dunia ini, la rajaha, pasti lebih rajih lagi, lebih berat lagi. Beliau banding dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, siapa paling besar dalam dewan sekarang ini? Jangan tengok orang. Yang paling besar, ambillah yang paling besar. Orang itu mungkin sebesar orang Arab. Sayyidina Umar, 3 orang tadi itu baru lawan Sayyidina Umar. Besar tak Sayyidina Umar? Besar. Kekuatan Sayyidina Ali dikatakan 3 orang bersusun. Kalau Sayyidina Ali cantas dengan pedang, orang yang ketiga putus kepala. Maksud 1, 2 pun putus juga lah, bukan terus ketiga, bukan. Sayyidina Umar bin Khattab 7 orang bersusun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dr. Razi ujung yang ke-7. Apa itu? Kita tak akan berseloroh kalau orang itu kita tak sayang, betul tak? Sama dengan anak kita, sayang juga, pukul pun pukul juga, sebab dia anak kita. Kalau pukul orang lain, takut ada yang masuk ICU nanti, sebab dia bukan anak kita. Because you love them, then you pukul them. Sayyidina Umar 7 orang bersusun, sekali je, sekali cantas je, orang ke-7 putus kepala. Maksudnya 1, 2, 3 putus juga, 4, 5, 6, 7 putus juga. Oleh kerana kuat tak Sayyidina Umar? Kalau Sayyidina Umar berjalan satu jalan, syaitan berjalan di sini, maka syaitan yang kau lain takut jumpa dengan Sayyidina Umar. La in salaka Umar tariqan la salaka syaitanu tariqan akhar. Kalau Sayyidina Umar berjalan satu jalan,
Maka syaitan kuat lain takut jumpa Sayyidina Umar, kuatnya Sayyidina Umar. Tapi banding dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar, lebih hebat lagi. Nanti solat duha, Zuhur onwards, tolong ingat yang saya sebutkan ini. Di dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib disebut kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut Abu Bakar. Nama beliau asal apa agak-agak nama beliau asal? Saya jawab dengan risau. Biasanya kalau mengaji dengan saya jangan takut, walaupun duduk depan ni, sebab saya yang tanya, saya yang jawab. Kalau menunggu belum tentu pukul 12 ada jawapan ke tak. Ustaz Razi tahu insyaAllah, nah Ustaz Ramadan, Syahrul, semua dah tahu insyaAllah, cuma segan nak bagi tahu je. Nama beliau asal Abdul Ka'bah. Ustaz, Masya Allah, Ustaz Fauzi pun ada juga. Ni semua orang alim-alim main ini. Kenapa hadir Ustaz? Sebab la yatakallamu as-saghir fi hadratil kabir. Orang kecil dia tidak akan berbicara di hadapan orang yang besar. Idza takallamu as-saghiru fi hadratil kabir, hada yadullu ala annahu haqqan saghir. Orang kecil dia tak bercakap depan orang besar, ilmu dia lebih hebat kan. Kalau dia bercakap juga asah dia tu orang kecil. Orang kecil tu saya lah. Jisman wa ilman. Jisim pun kecil, ilmu pun kecil. Banding Ustaz Fauzi, Masya Allah. Mohon izin lah Ustaz Fauzi lah. Ustaz Razi pun beliau memang selalu izinkan. Subhanallah, nama beliau sebelum Islam Abdul Ka'bah. Ketika beliau masuk Islam, Nabi ubah nama kepada Abdullah instead of Abdul Ka'bah. Hamba kepada Allah itu lebih bagus. Saya rasa saja tapi tak pasti ya. Tak ramai kita tahu nama beliau Abdullah up to this moment, kecuali Abu Bakar. Kenapa beliau dipanggil Abu Bakar? Dua sebab. Satu, kerana isteri-isteri baginda seluruhnya adalah janda, kecuali seorang, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Tidak mengapa menyebut nama orang baik, sebab Imam Asy-Syafi'i, guru beliau Sayyiduna Sufyan bin Uyainah, menyebutkan 'inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang saleh turun rahmat. Sebab itu kita sebut nama-nama orang yang saleh hari ini. Kalau disebut nama orang saleh itu turun rahmat. Bagaimana kalau Sayyidus Salihin Rasulullah SAW sudah pasti turun rahmat lebih lagi. Kalau sebut nama Allah lebih lagi. Gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut Abu Bakar kerana Sayyidatuna Aisyah hanya satu-satunya gadis yang menjadi isteri baginda Rasulullah SAW. Yang lain semuanya janda. Jadi disebut bikir, itu mula gadis, sehingga disebut Abu Bakar, bapa kepada gadis. Gadis tadi merujuk kepada siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau saya sebut Sayyidatuna, Sayyidatana, Sayyidatina, itu jangan dulu ditanya, nanti tanya dengan Ustaz Fauzi sebab dia bahasa Arab. Marfu' mansub dengan majrur, itu cerita lain tu. Nanti panjang pula nak i'rab. Dan yang kedua kata ulama, bikir tu maksudnya cepat, laju dan pantas. Sahabat lain ketika Nabi menyuruh kepada Islam, tanya dulu, what is Islam? What are the teachings of Islam? What we get after embracing Islam? What? Lepas tu dulu dah, hamba saya dua memikir dulu, barulah terima Islam ke lagu mana ke? Lagu tu. Maksudnya takes time, tapi tidak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. On the spot, without any question. No thinking and deliberation. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Cepat, laju dan pantas, on the spot. Sehingga Nabi menggelar kamu adalah bapa laju, cepat dan pantas. Sebab itu namanya Abu Bakar.
Satu lagi, kita nak solat sekejap lagi ni, duha ataupun zahar ataupun seterusnya, tolong jangan lupa. Sayyidina Abu Bakar disebutkan tidak pernah masbuk dalam solat. Satu hari sedikit lambat sebab tarakamat alaihi umur. Beliau sedikit sibuk dengan satu urusan, datang ke masjid, Nabi telah mula solat. Hadirin, luput satu takbir adalah satu musibah bagi orang yang dekat kepada Allah. Siapa nak lawan dengan para sahabat, orang yang telah diklaim oleh Allah dengan pangkat taradi? Sahabat semua dapat pangkat taradi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Pangkat taradi iaitu mendapat radhiyallahu anhu, lebih tinggi daripada pangkat wilayah, pangkat kewalian. Sebut apa sahaja nama kewalian itu. Apakah namanya Nujaba, Rajabiyun, Autad, Abdal. Dalam hadis disebut tidak berkumpul 40 orang dalam satu majlis yang baik, melainkan seorang adalah wali Abdal. Maksudnya wali itu ada nama-nama. Ketua pada seluruh wali ini namanya Ghaus. Ketua pada Ghaus itu paling tinggi, namanya Qutub. Satu zaman 4 Qutub. Nanti rujuk di dalam kitab Jami' Karamatil Awliya karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Seluruh kewalian ini kalau nak dibandingkan dengan pangkat taradi, semua dikalahkan. Bermakna semua sahabat itu adalah wali. Pangkat yang saya nak sebutkan ini. Sehingga kalau kita dengar siapapun nama sahabat, sunat malah kita sebut taradi juga. Contoh Sayyidina Abu Bakar, kita sebut radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ini bukan saja-saja ni hadirin? Ini disebut sebagai jumlah doaiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Ini maksudnya ayat doa. Walaupun dari segi lafaz, literally kita translate word by word, Allah telah meridainya. Begitu kita terjemah, radhiyallahu, radhiya itu fi'il, Allahu fa'il, anhu itu jadi maf'ul, Allah telah meridainya. Ya, begitu. Itu dari segi apa? Dari segi lafaz. Tapi insya'iyah maknan, dari segi maknanya, maksudnya kita berbeza. Kalau kita precise mengaji tauhid ataupun mengaji mana kitab ataupun ilmu sekalipun, arti translation itu tak sama dengan 4M, maksud, mafhum, makna dengan murad. Ini mengaji tauhid tahun ni. Translation is not bukan understanding. Understanding tu boleh disebut dengan 4 makna, 4M, makna, maksud, murad dengan mafhum. Tak sama tu. Saya bagi contoh. Tuan-tuan semua dah tahu ni, cuma peringatkan saja. La ilaha illallah, 4 perkataan, translation yang 4 juga. La tiada, ini mudah-mudah saja. Ilaha Tuhan, illa malaikat Allah. Allah itu namanya translation, itu namanya erti. Tapi apa maknanya, apa maksudnya, apa muradnya, apa mafhumnya, tak semestinya mengikut itu. Maksudnya Allah Tuhan sebenar, cukup. Allah is the only God, begitu. Tak semestinya diterjemah word by word. Itu maksud saya tu. Jadi radhiyallahu anhu diterjemah Allah telah meridainya, itu dari segi lafaz. Tapi dari segi makna, semoga Allah meridainya. Bila semoga Allah, dia jadi apa hadirin? Dia jadi doa kan? Bila jadi doa, itu bermakna amalan baik orang hidup kepada yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Sebab itulah sunat. Bila kita sebut dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat kita sebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya semoga Allah merahmati Nabi. Tapi terjemahnya sallallahu, Allah telah bersalawat ke atas Nabi dan memberi salam ke atas Nabi. Itu terjemah biasa. Tapi maknanya apa? Al-Imam Tirmidzi mengatakan salawat ada 3. Satu, salawat daripada Allah kepada Nabi ay rahmat. Salawat malaikat kepada Nabi itu mohon keampunan, tapi bukan keampunan daripada dosa. Sebab Nabi dan Rasul maksum, tidak berdosa. Mungkin kesalahan ya,
Dan yang ketiga, salawat kita ke atas Nabi. Itu kita minta diangkatkan darjah. Semoga Allah merahmati Nabi. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun maknanya, bukan makna, walaupun artinya Allah telah memberi rahmat kepada Nabi. Boleh hadirin? Ini maksudnya arti berbeza dengan makna, maksud, mafhum dengan murad. Empat itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar sedikit lambat Nabi telah solat. Ketika Nabi rukuk, beliau dengan tenang datang ke saf solat. Saf bukan barisan, saf bukan garisan. Sebab itu apabila imam nak memulakan solat, dilihat ke belakang, istawu istaqimu sawu sufufakum, luruskan saf. Nak lurus apa, memang dah lurus barisan. Karena itu saf bukan garisan, difahami. Saf adalah orang yang berada diri solat itu walaupun tidak ada barisan, walaupun tidak ada garisan. Difahami itu, nah? Sebab itu yang kena lurus bukan garisan itu yang sudah memang sedia lurus, tetapi orang yang berada di saf itu ataupun di garisan itu. Difahami? Nah, beliau tahu kalau beliau laju datang ke saf ataupun ke tempat solat itu al-isti'jal minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Tergobok gampang masuk ke dalam saf itu daripada syaitan, dan bertenang-tenang itu daripada Ar-Rahman. Lalu beliau dengan tenang Allahu Akbar. Tadi berbimbang-bimbang sebab akan lepas takbiratul ula tadi itu. Memang sebab Nabi sudah mula solat. Allahu Akbar. Terus apa harus dibuat? Apabila makmum ini dalam keadaan masbuk, kita belajar jangan sibuk baca surah lain, terus baca suratul Fatihah. Walaupun suratul Fatihah, la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Naam, itu dalam keadaan seorang-seorang. Tapi dalam keadaan masbuk macam tadi, al-imamu dhamin, imam itu adalah penjamin, maka terus rukuk sahaja. Diingat, siapa yang sibukkan dirinya ketika tadi tak terus rukuk tapi duk sibuk baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, barulah lupa. Lupa. Tapi jangan sebut lupa batal lah. Jangan lupa batal. Kalau dia lupa dalam hati, dia tak boleh terus rukuk. Dia mesti membaca sebanyak mana yang dia baca tadi itu, denda dia kena baca sebanyak itu juga ayat suratul Fatihah. Terus rukuk. Dapatlah beliau bertamakninah dengan Nabi. Tamakninah maksud satu qadar subhanallah. Qadar subhanallah tu kan, itu maksudnya tamakninah. Dapat bersama dengan Nabi rukuk. Lalu beliau memuji Allah, alhamdulillah, ya Allah. Sempat rupanya. Ingat tak sempat dah tadi. Beliau dalam hati, alhamdulillah. Hadirin tahu, ketika Nabi rukuk sebegini, datang malaikat Jibril, Allah hantarkan. Dan ketika itu Nabi mendapat wahyu, ya Muhammad, nanti ketika bangkit i'tidal, la taqul, jangan kamu baca seperti mana yang dulu kamu baca. Syariat sebelum itu dan ketika itu, setiap takbiratul ihram itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatta daripada rukuk ke i'tidal, Allahu Akbar. Tapi malaikat Jibril datang bagi tahu, Allah suruh, perintahkan daripada sekarang and onwards, jangan lagi sebut Allahu Akbar, tapi katakanlah Sami Allahu liman hamidah. That was the first time Nabi SAW recited Sami Allahu liman hamidah, yang sebelumnya Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu maksud Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar siapapun yang memujinya. Siapa memuji Nabi tadi itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang kita baca Sami Allahu liman hamidah. Hadirin, daripada siapa ni? Daripada sahabi Al-Jalil, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikenang jasa beliau. Sebab itu sahabat-sahabat kami Muslimin, siapa yang pergi ke Madinah ketika memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenal beliau dan tahu apa pengorbanan beliau. Bahawa kita rasa bersalam itu satu yang sangat besar. Kita berada di depan orang yang sangat besar.
yang Nabi katakan syurga itu ada 10 pintu. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, apakah ada nanti akan orang yang boleh masuk keseluruhannya? Wala'allaka anta ya Abu Bakar, I wish you will be that particular person, wahai Abu Bakar. Demikian hebatnya beliau. Hadirin, mengaku memang senang, tetapi apakah diakui? Mengaku hamba Allah senang, apakah diakui? Mari kita lihat dalam kehidupan ini yang ada kaitan dengan peristiwa hijrah, tidak ada yang boleh lawan. Ada satu martabat yang paling mulia banding dengan yang lain. Itulah dia kejayaan orang mukmin, kejayaan orang Islam yang beriman dunia maupun akhirat. Apa hadirin? Mendapat ridhanya Allah, mendapat dan menggapai ridhanya Allah. Kalau seluruh manusia tidak menyukainya tapi Allah redha, itu satu kejayaan. Memiliki kekuasaan dan mempengaruhi rakyat jelata, orang ramai dengan kekuasaannya, itu belum tentu suatu kejayaan. Firaun miliki dan menguasai rakyat bangsa Qibti di Mesir, memiliki jawatan, position yang tinggi, mengalahkan orang lain, bukan juga semestinya satu kejayaan. Kalau tidak Haman, orang yang percaya. Possessing, punyai harta yang banyak dengan kekayaan yang melimpah ruah, belum tentu berjaya. Kalau tidak Qarun, orang yang berjaya. Tapi kenapa dalam hadis menyebut Firaun, Haman, Qarun itu menjadi bahan bakar nanti dalam api neraka? Kenapa? Satu je, sebab Allah tidak redha. Ini poin kita hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan pukul 10.49 saya berhenti. Kita faham konsep redha dan kita juga apply redha dalam kehidupan, insya-Allah. Terutama sekali redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha, walaupun dimusuhi oleh seluruh orang, itulah adalah satu kejayaan. Di dalam Sahihul Bukhari disebut, nanti ada nabi yang datang dengan 100 pengikut sahaja. 100, bukannya ramai, 100 datang kepada Allah, maka Nabi ini dianggap orang yang percaya sebab Allah redha. Ada yang datang dengan 50, 30, malah ada yang datang 10, ada yang datang dengan 3, ada yang datang dengan 1, seorang pun ada juga. Apakah berjaya? Naam, mereka percaya sebab Allah redha pada mereka. Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun berdakwah? 900 tahun berdakwah. Al-Quran menyebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak adalah yang beriman dengan Nabi Nuh melainkan sedikit saja. Ulama mengatakan tak lebih 100 orang. 900 tahun tu tak lebih 90. Ada yang mengatakan 1000 tahun tak lebih 100 orang. Maksudnya 10 tahun seorang je pengikut. Ada ke staf UAE ini belajar 10 tahun seorang je student? Ada ke? Ataupun berdakwah 10 tahun seorang saja. Nah, ini kira ramai lah ni datang kuliah saya ni, alhamdulillah. Saya tahu saya dulu pun pernah jadi macam tuan-tuan pula. Bukan senang nak tinggalkan kelas kan? Ni sacrifice ni. Itu antara sebab kenapa saya memilih untuk tidak jangan cerita benda ni ya. Cukup. Saya tak mau cerita apa yang saya alami sekarang dengan apa yang dulu sebagai pengalaman. Saya tak nak cerita benda ini. Benda yang baik-baik alhamdulillah, tapi saya tak mau cerita apa yang saya alami sekarang banding dengan apa yang cerita saya dulu mengajar. Anyway, Nabi Nuh alaihi salam berjaya tak berjaya? Berjaya. Sebab wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak pun orang beriman dengannya melainkan sedikit sahaja. Tapi Nabi Nuh alaihi salam orang yang berjaya sebab mendapat keredaan Allah. Kalau kita nak bawa Nabi Nuh sebagai perbandingan, mungkin tuan-tuan kata agak berat. Nabi pun begitu juga.
Tapi orang yang saya sebutkan tadi, yang sudah mendapat kejayaan kerana diridai oleh Allah, apa dia? Para sahabat. Sebab kejayaan yang paling besar dalam dunia ini adalah rida. Kalau Allah rida, itulah dia kejayaan dunia dan akhirat. Walaupun mungkin kita orang yang biasa, hadirin, bukan orang yang berjawatan sangat, bukan orang yang berharta sangat, tapi sederhana. Tapi kalau Allah rida, naam. Apa guna kalau kita mendapat kemuncak dalam kejayaan, populariti yang sangat luar biasa. Tolong jangan sebut saya Ustaz Celebrity, tolong. Saya jual roti je, tak senang saya, tak senang saya. Jangan sebutlah. Sebut saya saja Ustaz Muhadir cukup, tapi Ustaz Celebrity. Orang lain tak apalah, tapi Ustaz Muhadir yang penting dia orang Kuching, yang penting itu. Jangan sebut begitu. Satu penghargaan, terima kasih, tapi hati tak berapa nak sedap. Hadirin, siapa yang dapat pangkat redha itu kalau tidak para sahabat Nabi? Ada seorang yang dia dahulu ketika Nabi pergi ke Madinah menyembunyikan Islam dia. Kaya, pemuda, punya harta di Makkah. Cuma beliau tidak menzahirkan keislaman. Kalau beliau zahirkan, nanti akan dibunuh oleh orang Quraisy. Nama beliau adalah Abdul Uzza. Anak yatim, dijaga oleh ayah saudaranya, menjadi seorang bisnesmen yang terkenal. Tetapi beliau punya hati yang lunak. Ketika Nabi mendakwah kepada Islam, boleh terima beliau, tapi beliau tak berani nak zahirkan, kalau tidak nanti dibunuh. Ketika Nabi keluar daripada bumi Makkah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Amir ibn Fuhairah, bersama dengan Abdullah ibn Uraiqib, beliau tengok tu, Abdul Uzza tadi, dia tengok mereka keluar daripada bumi Makkah. Hati nak pergi, tapi kalau kita obviously tunjuk, nanti akan dibunuh, malah disiksa. Akhirnya beliau tak tahan. Sahabat melihat muka Nabi adalah satu kegembiraan. Tapi bukan lihat macam sekarang ni. Tuan-tuan lihat saya daripada tadi tak berkedip. Ini menakutkan. Sebab kalau orang lihat orang lain tak berkedip mata, dua sebab. Satu, itu kawan lama. Sebab dia tengok dulu kita kurus, sekarang gemuk, maaf. Ataupun dulu berisi, sekarang dah kurus, kencing manis apa? That could be. Yang kedua, malaikat maut. Naam. Kalau tuan-tuan tengok orang lain merenung kita dan tak berkedip mata, jangan lawan. Ada juga ada namanya sihrul ain. Pernah dengar ni? Sihrul ain kan doktor? Sihir tu ditransfer melalui pandangan. InsyaAllah lah zaman ni ada, tapi insyaAllah lah takkan UI sama UI buat itu kan. Kalau ada juga, jangan lupa baca wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin 33 kali lepas solat. Ni ijazah ni. Kalau kita rasa diri kita dizalimi, insyaAllah UI taklah. Sepanjang 15 tahun saya kat sini okey je. Nah, kalau kita rasa diri dizalimi, terasa nah, dan pergi jumpa dengan ustaz yang pandai bab pengubatan Islam, dia kata, saya rasa tapi tak pasti, saya rasa kamu ni macam ada orang ni buat contoh. Terus buat perisai diri, hadirin. Antara perisai diri yang kuat yang diijazahkan guru kita, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin 33 kali lepas solat. Bermakna setiap lepas solat lah. Orang tak bayar hutang boleh juga baca ni. Orang tak bayar hutang tapi dia zalim, menzalimi. Kalau dia tak bayar hutang memang tak mampu tu, jangan baca ni. Ini yang memang dia dah Masya Allah got plenty of money tapi tak bayar hutang juga. Ini muskilah ni. Baca ni bukan nak suruh orang tu kena bala, tidak. Supaya apa? Supaya kan kita dizalimi, duit kita dipinjam, dah 10 purnama tak dibayar. Jadi
kita minta, itu kan dia zalim pada kita dalam keadaan sebegitu. Jadi baca. Ataupun mungkin maaf, jiran kita mungkin nampak pelik je, ahli keluarga kita ada yang sakit-sakit ke, contoh tu jumpa dengan ustaz pula. Ustaz tu pun Masya Allah dalam ilmu pengubatan Islam yang baik dah. Dia kata dalam ilmu saya dok rasa kamu ni macam dibawa orang ke dan sebagainya. Baca ini 33 kali. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya ada pengalaman ada orang yang kena tipu dalam bab haji umrah ni lah. Dia baca ni, duitnya dia kembalikan balik. Maaf, saya bukan nak bagi tahu ini sebagai satu yang support. Tidak, ini untuk supaya kita yakin. Begitu tadi hadirin. Sayyidina tadi ketika para sahabat, kegembiraan mereka apa? Melihat wajah Nabi. Tadi kalau orang tengok kita mata tak berkedip, mungkin saja malaikat maut mungkin juga, tapi insya-Allah tidaklah ya, sebab Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh malaikat maut. Ketika malaikat maut itu datang ke istana Nabi Sulaiman, Masya Allah, malaikat maut itu seperti seorang yang gagah perkasa memandang tepat kepada seorang pembantu Nabi Sulaiman di istana. Sampai dia jadi tak selesa. Tengok lagi, masih lagi tengok. Angkat lagi mata, masih lagi melihat dia seorang. Orang lain tak ditengok. Kemudian orang tadi tu balik. Wahai Nabi Allah, kata pembantu Nabi Sulaiman, saya risaulah hak mai tadi itu. Tengok saya daripada tadi tak berkedip mata. Lagu mana? Lagu mana saya pun tak tahu. Tolong hantar saya ke negeri paling jauh. Di mana kata Nabi Sulaiman? Hantar saya ke mana tak ingat saya. Ke India. Hantar saya ke India paling jauh. Nabi Sulaiman ada mukjizat angin kan? Pendek cerita, dihantar ke situ. Tiba-tiba orang tadi datang balik. Nabi Sulaiman tanya, Tuan, apa gerangan? Kata Nabi Sulaiman, dan kata orang tadi, saya berterus terang adalah malaikat maut. Tuan-tuan, malaikat maut boleh menjelma dalam bentuk manusia, boleh. Saya datang tadi, kenapa? Saya diperintahkan oleh Allah beberapa ketika sekejap lagi akan mencabut nyawa pembantu kamu tadi dekat India, bukan dekat Palestin ni. Tapi saya hairan kenapa beliau masih lagi berada di Palestin, padahal tadi baru dihantar kat mana? Dekat India. Maksudnya apa? Memang betul-betul janjinya Allah, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila datang ajal pada sesuatu kaum, tidak diawali, tidak diakhiri satu saat, tidak diakhiri satu saat. Itu hadirin. Sebab itu kematian itu likulli atin qarib, setiap yang datang itu akan dekat. Kembali. Lalu Abdul Uzza tadi itu tak tahan, sebab sahabat kalau melihat Nabi itu satu kegembiraan. Ma ra'ayna mandaran a'jaba min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat katakan tidak pernah kami melihat pemandangan yang lebih indah daripada melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, idza ra'aynaka raqat qulubina. Ya Rasulullah, kalau kami lihat wajah Tuhan akan terangkat akan iman kami. Itu kita pelajari. Kita ini orang baik ataupun tidak. Nabi sebut, ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Naklah kamu bersahabat dengan orang yang ketika kamu melihat dia spontaneously akan bertambah iman kamu. Macam itulah sahabat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu Sayyiduna Fudail bin Iyad, beliau itu seorang perompak besar, sehingga daerah kalau ada kafilah yang lalu akan dibagi tahu, diwajib jangan kamu lalu kawasan itu, sebab di situ ada Fudail bin Iyad. Di zaman mudanya seorang perompak, dan kekuatan beliau boleh mengalahkan 10 orang, sehingga orang wani jangan nanti dirompak oleh Fudail waktu malam.
Orang yang perompak sebegini akhirnya bertaubat kepada Allah, ceritanya panjang. Sekarang tidak ada kitab-kitab tentang akhlak dan tasawuf, melainkan akan ada nama Sayyidina Fudail bin Iyad. Beliau ini seorang perompak yang besar, kemudian menjadi seorang yang alim, malah menjadi wali Allah. Orang kalau melihat beliau berniaga di pasar akan terus ingat pada Allah. Ini tanda orang yang baik. Once kita lihat wajah dia, terus ingat pada Allah. Kita dengan kawan mungkin termengumpat, datang kawan terus bertukar tajuk hijrah apa, tak ingat nama tajuk tadi. Itu tanda orang tu bagus. Pasal apa? Pasal tadi sebenarnya ada 15 minit lagi tentatif untuk duduk-duduk tadi tu, bercerita benda tak elok, tapi bila orang tu datang terus tukar tajuk hijrah, satu pengorbanan. Sebab itu tanda kita baik. Jangan tengok orang, tanda kita baik. Kalau ada orang nak mengumpat, tak jadi mengumpat, terus dia ingat pada Allah, itu tanda orang baik. Kamu tahu tak, itu mukadimah mengumpat tu. Jangan sekali-kali kata tak tahu, jangan sekali-kali kata tak mau juga. That's why, tuan-tuan maaf, sebab saya orang datang dekat sini dan banyak benda dalam kepala saya nak kongsi. Sebab benda-benda ni kadang-kadang very simple, but then if you see them every day, kita akan tahu. Maaf ya, pernah tengok tak orang berserban macam ni? Nah, tapi bukan pakai ini, Ni namanya rida. Rida. Macam-macam saya nak cerita. Sebab Ustaz Fauzi, waktu di satu tempat, maaf, saya terlibat dalam satu program dan saya bawa banyak rida. Lalu ada orang tu kata, Ustaz bawa tak dida? Itu je nak bagi tahu ni. This is very important. Perkataan nama sangat very important. Sebab itu wa'allama Adamal asma', that is very important. Maafkan saya, kalau seorang itu anak tok guru, at the same time dia adalah seorang pensyarah, maaf tidak menyebut siapa-siapa, lebih baik kita sebut dia sebagai anak tok guru, jangan pensyarah. Maaf, kenapa? Sebab kalau pensyarah, maaf, ramai yang baik insya-Allah, tapi ada juga yang tak apa-apa nak, janganlah sebutnya. Maafkan saya. It could be Muslims and could be non-Muslims, that's what I meant. Jadi bila disebut anak tok guru, itu satu nama yang akan mengikatkan dia dengan satu tradisi keilmuan. Sebab tok guru, tuan-tuan boleh panggil saya Ustaz Muhadhar, terima kasih. Tapi kalau saya dikenal dengan anak murid Syekh Nuruddin, tak sama, hadirin. Penting tak nama tu, penting tak? Yes ke? Mungkin dia seorang ustaz sekian, Masya Allah, tapi dia anak murid Datuk Haruddin. Itu menambahkan kemuliaan padanya. Sebab siapa Datuk Haruddin? Begitu, penting tak nama tu. Sebab tu kita sebut tadi, jangan dipanggil Dida, panggil Rida. Sekali lagi, tak, saya nak bagi tahu supaya sebahagian kita jangan menganggap pelik. Maafkan saya, maafkan. Bila tengok orang pakai serban macam ni, pertama kali tengok, dia akan terhenti dalam hatinya, ya Allah, pandaikah dia pakai serban? Peliknya serban ini. But I tell you this, hadirin, kalau orang pakai serban macam ni, bukan maksud dia nak macam perempuan, bukan. Ini nak tunjuk, jangan cakap benda tak elok dekat ana. Tengok, ana tutup dua-dua ni, tak faham kah? Nah, contoh, itu, ini namanya apa ni? Ini namanya warak, ini namanya bersungguh-sungguh.
Jangan sampai, ini namanya saddu dhara'i, tutup jalan. Kalau begini boleh dengar orang bercakap very clear. Orang mengumpat backbiting, slandering, telling something, undermine or belittling. No, do not tell me this. Itu isyaratnya. Sebab itu ada sebagian guru kita tak juga begini, tapi satu tutup, satu setengah. Boleh nampak? Maksudnya ni saya praktikal ni. Sebab ni tuan-tuan, biar kita jumpa tak selalu, tetapi ia lekat sampai kita mati. Maksudnya ingat benda ni sampai mati. Jangan nak mati baru ingat. Maksudnya ingat thus memerap sampai meninggal dunia dan warisi pada yang lain. Tadi separuh satu tidak kan? Guru kami Syekh Nuruddin, guru Al-Fadhil Ustaz Syekh Razi, juga Dr. Razi, Syekh Nuruddin gini. Maksudnya apa? Jangan nak cakap benda yang lara depan anak. Tapi kalau saya begini, serban saya, cakap apa yang kamu nak? Tak, bukan. Nak tunjuknya itu. Hadirin nampak kan? Look at that. Dari segi pemakaian kita dah tahu orang ni jangan sembarang. Sebab itu orang tahu. Kalau ada orang datang jumpa dengan kita, kamu tahu tak? Terus kata tak mau. Dengan kita tak tahu, tak tahu itu mukadimah dia. Maksudnya kita bagi dia peluang. Dia, tengok, dah kata tadi tak tahu. Kata tak tahu, saya hampak mai dia kata. Dah mula. Dia tu jangan berkawan dengan dia. Mulalah tu. Kawan ni pun satu hai. Kenapa? Maaf. Ni selalu, Dr. Razi ni selalu lelaki ke perempuan? Kalau drama Melayu selalu kata perempuan kan? Maaf, salahkan drama. Kamu tahu tak apa dia tu jangan berkawan dengan dia, sebab dia buaya darat. Apa? Kata orang sebelah. Buaya darat. Maaf, buaya darat. Kata kawan ni, tak elok lah kata orang macam tu. Kita kan dengar ceramah hijrah. Janganlah kata begitu. Kawan ni pula tanya kenapa. Kawan dia kata dia bukan buaya darat, dia buaya darat dan laut. Maaf, siapa yang melompat siapa ni? Sepatutnya aura kerohanian kita mampu mengubah orang itu daripada berbuat jahat, seperti mana sahabat Nabi kalau berjumpa dengan Nabi terus ingat kepada Allah, sehingga Nabi katakan ishabu man dzakarakum billahi ru'yatun. Abdul Uzza tadi tu nak juga pergi, akhirnya secretly keluar, ditahan oleh kaumnya. Nak pergi mana? Izinkan saya pergi berjumpa dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia adalah orang Islam, orang yang beriman. Tak boleh. Tak, saya nak pergi juga. Tak boleh, saya nak pergi juga. Boleh, kata mereka, but with one condition. Satu syarat. Satu, hartamu yang ada di Makkah itu, pemilikanmu, kekayaanmu, serahkan kepada kami. Ini berat ni. Ini berat ni. Kita nak bagi RM50 dari Jumaat ni kan? Jaga-jaga poket tu. RM50 ke RM1 masuk dalam tabung nanti. Tabung jalan kan nak sama warnanya. RM1 dengan RM50. Takut nanti bawa RM50, tengok-tengok ya Allah terlepas. Seminggu demam. Kesempatan ini hadirin, saya nak ajak kita bersedekah selalu ya. Saya sendiri dan kita semua. Sedekah tak semestinya banyak. Sebab apa? Orang kalau dah meninggal dunia, kesempatan hidup, dia akan bersedekah. Dia tak kata dia nak solat, dia nak pergi haji, dia nak pergi umrah dengan kuliah macam ni, mengajar. Tak. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku diberi kesempatan untuk lagi punya kesempatan hidup, pastilah as-sadaqah, itu pasti je. Dalam bahasa Arab kita tak syarah lah, nanti Ustaz Fauzi syarah.
untuk bersedekah dan menjadi orang yang beriman. Kenapa sedekah? Paling kurang 5 sebab. Satu, orang yang bersedekah dimudahkan sakaratul maut. Dua, lampu yang paling besar di dalam kubur itu namanya lampu sedekah. Solat ada lampunya, zakat ada lampunya, tapi yang paling terang adalah lampu sedekah. Tiga, orang yang selalu bersedekah itu tanda amal soleh yang beliau buat, yang dia buat itu diterima oleh Allah. Jaga-jaga kalau rasa macam berat nak sedekah, rasa macam demam kalau nak bersedekah, itu tanda amalan salih belum tentu diterima oleh Allah. Maksud saya begini, amalan boleh jadi sah tapi belum tentu makbul. Student nak masuk ke UIA sekarang, ni dah pendaftarannya, due date adalah hari ini pukul 12. Mak dia ataupun dia datang pukul 11.30 bawa envelope, everything is there, dicek, okay, checklist semua ada, diterima, tu namanya sah. Tapi selepas 1 minggu akan ada meeting senat ataupun meeting komiti untuk terima ataupun tidak, sebab dia minta course Madex contohnya. Dia perlu straight A, 10 straight A's, tapi dia dapat cuma 8 A's and the rest B ataupun C macam tu. Akan diterima ataupun tidak, hadirin, in accordance with the qualifications. Tak kan? Itu maksudnya tadi, borang tadi diambil tu namanya sah, tapi dia takkan jadi part and parcel of this community of UIA. Kenapa? Dia tak cukup tadi requirements tadi tu. Sama, tuan-tuan, mungkin sahaja kita ini sah solat tapi belum tentu makbul di sisi Allah. Sama juga dengan puasa, sama juga dengan amalan lain. Maka mari kita insafi diri, kembali balik belajar benda ini. Naam. Kat mana kita tadi? Kat mana tadi? Sedekah kan? Saja je nak tahu tidur tak tidur. Cuma kalau nak tidur jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ahya. Tu je nak bagi tahu supaya tidur itu akan ada pahalanya dengan intention of lepas ni saya akan wake up and to be more energized, conveying and delivering my speeches dengan baik, student dengar dengan bagus, dapat faham. Jangan-jangan student tu pun tidur juga nanti. Anyhow, yang ketiga, tanda amalan baik kita diterima mudah-mudahan. Yang keempat, hadirin, saya sebutkan tadi syurga itu ada 10 pintu kan. Pintu yang paling besar namanya sakhawah. As-sakhawah, pintu itu untuk orang yang selalu bersedekah akan masuk. Dan last sekali, orang yang selalu bersedekah itu akan mudah dihisab amalannya ataupun apa yang dibuat di dunia ini nanti di hari akhirat. La tazalu qadamu abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Ada 4 perkara nanti akan tidak bergerak seorang hamba itu pada hari kiamat melainkan dia lepas pada 4 perkara ini. Kalau tak lepas ni, tak akan pergi for the next step, and finally to be entering the paradise. Nah, apa dia? Satu, an umrihi fima afnah, umurnya macam mana dihabiskan. Wa an shababihi fima ablah, masa muda sebegini macam mana dihabiskan. Wa an balihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan hartanya from where you got it and how do you expend it. 2 soalan. Dan an ilmi fima amana bihi, tentang ilmunya bagaimana diamalkannya. Tuan-tuan, yang 3 tadi semua 1 soalan. Umur, muda, ilmu, semua 1 soalan. Tapi come to this, harta, min aina iktasabahu, dari mana dapat. Wa fima anfaqah, macam mana kamu belanjakan every single cent, every single penny. Mudah-mudahan kita insaf ya. Masya Allah. Lepaskan saya? Tak. Dengan syarat kamu lepaskan harta pemilikan kamu, ya boleh, silakan. Syarat, saya bagikan semua pada kamu tapi biarkan saya pergi, ya boleh. Dia pun suka. One more, satu lagi sebelum nak pergi ke Madinah, satu lagi ditahan oleh orang kufar Quraisy tadi. Apa yang kamu bawa tu, bekalan, beg, whatever, tinggalkan di sini, then you can go. Apa tu saya tambah, tak ada. Dah semua kekayaan ditinggalkan dan diberikan, ditukar milikkan, hatta
pak saudara beliau pun marah-marah sebenarnya, tapi ini adalah kecekalan hatinya. Yang saya bawa ni pun nak ditinggalkan, ini sudah lebih. Kalau kita lah kan, mau kita bergocoh waktu tu, tapi beliau tahu melawan orang yang sebesar, yang begini dengan pedang whatever, itu wala tulqu aydikum ila tahlukah ini. Nah, ini dalam kaedah fiqh disebut apa? Al-irtikab bi akhaffid dararain. Irtikab bi akhaffid dararain. Maksudnya apa? Kalau pergi tidak dengan semua kelengkapan, ini musibah, mudarat, tapi kalau melawan nanti dibunuh mudarat, pilih mudarat yang paling ringan. Itu maksudnya. Naik motosikal tanpa helmet, itu mudarat, nanti kena saman 300. Tapi kita orang yang selalu berserban ini, kalau tak berserban, maka nanti tak sedap amalkan sunnah Nabi every single moment. Maka nak pakai serbankah nanti kena saman, ataupun pakai helmet nanti selamat, macam mana? Dua-dua musibah baginya. Pilih musibah yang paling ringan. Apa dia? Pakailah sekejap helmet, kemudian serban letak dalam ni, sampai kat sana pakai serban balik, rather than pakai serban kemudian ditahan oleh polis RM300 tu kan. Dengan RM300 tadi, berapa serban kita boleh beli? Bagi saya satu. Beli itu nanti bagi saya satu. Look at that. Ini namanya al-irtikab bi akhafi ad-dararain. Kalau kita tahu hukum Islam, there will be very easy to want to ease you in living in this temporary world. Lama dah tak cakap orang putih, maaf ya. Sebab dulu dalam kelas, Masya Allah, saya teringat lagi satu minit cerita. Ada satu ketika tu Razi, saya kata dengan my student saya, can I speak Malay? Geram saya, lama tak cakap Melayu dalam kelas. Can I speak Malay? Can. Oh Masya Allah, penuh kelai. Apa lagi? Can boleh. Saya kata, dalam Islam kami cerita tentang pembunuhan ketika itu ya. Saya cerita, kalau dalam Islam tapi campur-campur juga. Kalau orang yang kati mata, Allah tak akan terima dia. Sudah pun kati mata, saya pun kati mata. Sebenarnya saya nak cerita orang yang mati kata. Saya nak bagi tahu orang yang mati kata, dia tak akan diterima oleh Allah. Saya pun kati mata. Hairan saya lah. Itulah Masya Allah. Pergi Filipina. Ini cerita lain, tak payahlah. Tapi bila lagi nak cerita kan? Tak pasti. Waktu saya belajar di UIA, kami pergi ke Filipina. Every team educational trip to Mindanao. Sampai di General Santos. Saya terasa nak, maaf ya, buang qada hajat, tapi kecil lah. Saya jumpa dengan says, where is the toilet? Dia kata, toilet? Dia macam tak faham sangat toilet. Dia kata, you meant small comfort room? Saya pun small comfort room. Tapi lah mati saya ni masih jamban ni. Small comfort room kan. Dia kata, you go straight away, you turn right, you turn left, then you will find the small comfort room there. Mati saya salah jamban tu. Thank you. Saya pun jalan-jalan, dia kata, cara direction tadi tu, betul-betul lah. Saya jumpa room. Dia kata apa tadi? Small comfort room kan? Saya jumpa, ya Allah, betul-betul room. Dan saya masuk, memang very small lah. Tapi saya tak comfort. Kan disebut small comfort room. Saya jumpa room dan small but not that comfort. Sebab maaf, dia tak ada ni lah. Air tak ada, apa ni? Paip tak ada paip. Dia pakai tisu, kita pun tak sanggup lah no. Saya tak tahu. Kalau qada kecil tu, qada hajat kecil tak apa. Kalau besar macam mana tak terbayang saya. Jangan dibayang-bayangkan. Sekarang kita tak sampai Madinah lagi ni, tinggal 5 minit. Tolong hidupkan saya tepat pukul 11, tolong. Boleh? Pukul 11 saja ya. Lepas tu saya berhenti pukul 9.59 saat Ramadan.
Nah, sepatutnya saya berhenti dah sekarang, tapi baru dalam perjalanan ni tak sampai lagi. Akhirnya Abdul Uzza tadi tu, beliau pun sampailah ke Al-Madinah. Tuan-tuan tahu kan, 430 km. Kalau pakai unta 10 hari perjalanan. Look at that. Memanglah pakai kereta itu 8 jam approximately. Sampai-sampai Masya Allah dah berdebu, dah habis dah. Nah, cuma 2 helai pakaian di atas dengan di bawah tu saja. Sampai dengan kumpulan yang lain di bumi Madinah dah macam tak macam orang dah. Pasal apa? Orang Arab, jangan kata orang Arab, kita sendiri misai ni, ya Allah, kalau tidak dipotong 3 hari, ya Allah, belum lagi janggut macam Abang Haji, rambut dan sebagainya. Kalau dah 10 hari agak-agak macam mana? Jangan-jangan janggut tu macam rambut. Come to this. Para sahabat lihat, ya Allah, ini Abdul Uzza, orang yang dahulu, seorang pemuda yang sega, yang berharta. Subhanallah, jadi begini. Akhirnya datang kepada Nabi SAW, perkenalkan diri, anak Abdul Uzza. Nabi katakan, Muslim, na'am, mu'min, na'am, antal an Abdullah. Nabi tukar nama daripada Abdul Uzza jadi Abdullah. Masya Allah. Lalu sahabat melihat dalam pakaian sebegini, satu pakaian atas, satu pakaian bawah, dan pakaiannya sangat kasar. Sebab itu disebut bijad. Bijadun itu adalah pakaian yang kasar, yang keras, yang bukan lembut. Itu namanya bijad. Akhirnya ketika dia datang dengan 2 pakaian yang lusuh dan yang kasar sebegini, orang tak panggil lagi beliau itu Abdul Uzza, malah tidak panggil dengan Abdullah. Orang panggil beliau dengan orang yang mempunyai 2 pakaian yang lusuh. Di dalam bahasa Arab dipanggil Dzul Bijadain. Dzu yang mempunyai, Al-Bijad, bijad maksudnya pakaian lusuh. Oleh kerana ada pakaian lusuh 2, satu di atas, satu lagi di bawah, disebut Bijadain. Jadi akhirnya orang kenal beliau dengan Dzul Bijadain. Beliau ini oleh kerana tidak ada saudara mara di Madinah, Nabi tempatkan di belakang rumah Nabi. Dan di belakang, di tepi Masjid Nabawi, itu namanya Sufa, dekat Sufa. Jadilah dia orang yang duduk dekat Sufa. Orang Sufa yang nantinya dikenal dengan Sufi asalnya, tempatnya adalah Sufa. Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyiduna Salman Al-Farisi, Sayyiduna Abu Hurairah, Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas, semua duduk dekat situ, termasuklah beliau itu. Oleh kerana beliau duduk dekat masjid, selalu duduk dalam masjid dan berzikir. Dan satu karakteristik ataupun cara beliau yang tidak sama dengan yang lain, beliau kalau solat selalu suara kuat, kalau berzikir selalu suara kuat. Begitulah selalunya, Masya Allah. Satu ketika Nabi nak pergi ke masjid, nak tunjuk orang lelaki pergi ke masjid, walaupun solat itu sah di rumah tapi kurang sempurna. Muslimat pun tak mengapa pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang memang menunjukkan masa muslimat itu solat di masjid. Nabi katakan, muslimat yang duduk di saf paling dekat dengan lelaki, ketika nak sujud jangan angkat dahulu, biar orang lelaki angkat dahulu. Takut nanti saf yang di belakang lelaki itu muslimat tertengok macam-macam. Kalau muslimat kan dulu berdiri tengok dan muslimin tengah sujud, bahaya tu. Sebab itu Nabi katakan, muslimat kalau solat di masjid contohnya, jangan angkat dulu kepala sehingga muslimin dahulu angkat. Takut-takut nanti terlihat, nanti viral. Siapa nak ambil waktu solat kan? Anyway, menunjukkan muslimat boleh pergi ke masjid. Banyak cerita lagi tentang muslimat boleh pergi ke masjid ini. Kalau beliau berzikir Allahu Allah, kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa berzikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nabi dengan sahabat pergi ke masjid ketika itu, dan dengan suara kuat sebegini, Nabi tanya, man? Siapa suara kuat?
innahu dzul bijadain ya Rasulullah. Hak kuat suara tadi adalah dzul bijadain ya Rasulullah. Ada juga suara yang nakal-nakal di kalangan sahabat ini, innahu mura'in ya Rasulullah. Dia ya Rasulullah buat kuat-kuat ni saja nak showing off. Ada juga maaf, bukan nak tunjuk sahabat tu tak elok. Sahabat tu nanti akan jadi sebab kenapa Nabi rectify, dan dia akan jadi penyebab kita dapat pahala. Tengok mulianya sahabat itu. Innahu mura'in ya Rasulullah. Dia buat kuat-kuat suara lagu ni ya Rasulullah to show off, untuk beramal. Nabi terus marah hadirin. Nabi mengatakan la bal innahu awwah. Kata Nabi marah pada sahabat tadi, tak, beliau ini suara kuat sebab merasa lemak manis dalam zikirnya kepada Allah, munajatnya, ibtihalnya kepada Allah, sampai ya Allah, ya Allah, bukan buat-buat. Begitu Nabi marahkan dia, maafkan ya Rasul. Masya Allah, mulianya siapa? Dzul bijadain. Tidak ada peperangan yang beliau tidak ikut, tidak ada majlis ilmu Nabi yang beliau tidak sertai, sehingga beliau terkenal dengan nama Dzul bijadain yang sangat awah tadi itu, yang kembali kepada Allah. Peperangan yang terakhir yang beliau ikut, peperangan Tabuk, dan Nabi SAW tidak pernah keluar sejauh Tabuk. Nabi tak pernah keluar daripada itu. Tabuk, peperangan Tabuk itu, sehingga memakan 2 hari untuk kembali balik ke Madinah. Lalu setelah peperangan Tabuk, mereka dirikan khaymah untuk esoknya meneruskan perjalanan balik ke Al-Madinah. Malam itu Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Tuan-tuan, puan-puan, Ibnu Mas'ud orang yang juga kecil, tapi beraninya bukan main. Maaf, nak tahu orang tu besar ataupun kecil, maaf, tengok keting dia, tengok keting, betis dia tu. Jangan tengok kalau tertengok. Kalau betis ataupun keting dia tu halus, haluslah orang tu. Tapi kalau dia Masya Allah lah orang tu. Faham maksud saya Masya Allah? Beliau itu berani betul. Baca Quran ditumbuk oleh orang Quraisy sampai pingsan. Dia ambil oleh sahabat bawa, what happened to me? Lepas bangkit, kamu tadi baca Quran di kat Kaabah dan dihempuk oleh orang dan kamu pingsan. Oh, lagu tu kah? Hampa bawa esok saya baca lagi kah? Jangan. Beraninya dia Masya Allah. Orangnya halus kecil. Bangkit tengah malam, dilihat kawan di sebelah khemah, kan ada khemah-khemah kan, mana ni tak ada ni mana ni tak ada, pergi tengok sebelah khemah pun tak ada orang. Tiba-tiba beliau melihat di kejauhan ada satu macam unggun api dibakarkan. Lalu ada suara mengatakan, qad mata Dzul bijadain. Di Dzul bijadain telah syahid, telah mati, sebab beliau ikut dalam perang Tabuk. Memang banyak cara-cara dan luka-lukanya, dan meninggal beliau. Subhanallah, Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mandikan jenazah. Tuan-tuan, kalau disebut syaikhan di kalangan malaikat Jibril dan Mikail, syaikhan di kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kalau disebut syaikhan di kalangan Syafi'iyah untuk mutaqaddimin, itu merujuk kepada Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi. Kalau merujuk kepada Al-Mutaakhirin, itu merujuk kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang meninggal tahun 974 Hijriyah, sahibut Tuhfah, kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj 10 jilid, bila orangnya. Dan merujuk kepada Syekh Ramli As-Saghir, beliau meninggal pada tahun 1004 Hijriyah. Mulianya dua orang ini ahli syurga. Di dalam kitab Mishkat Al-Masabih, Al-Imam At-Tibrizi menyebut tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jelas Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Semua disebut, dua ni ahli syurga. Nabi kata, kamu dua uruskan jenazah. Mereka lah dua yang memandikan jenazah. Dzul bijadain. Tak mulia tu hadirin. Kalau tak mulia, Nabi takkan bagi orang yang mulia mengendalikannya. Dikafankan di semua sekali, disolatkan. Siapa yang menyolat, siapa yang jadi imam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah ini hadirin makhluk yang paling mulia. Bukan orang yang paling mulia sahaja, bukan nabi yang paling mulia sahaja, bukan rasul yang paling mulia sahaja, tak, makhluk yang paling mulia. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemuncak kepada ilmu mengenal Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, bahkan baginda adalah makhluk yang terbaik alal itlaq. Al-Imam Abdul Rahim Al-Burai nak bagi tahu Nabi banding dengan Nabi-Nabi yang lain tak ada apanya. Tuan-tuan tengok waktu malam, bintang di langit banyak kan, cantik dan indah, mempesona dan menawan. Mana pergi bintang-bintang tadi bila datang cahaya siang? Bukannya lari, they are there. Tapi disappear because of what? Because of the arrival of cahaya matahari. Cahaya matahari itulah tamthilan kepada Rasulullah SAW. Bintang-bintang di langit yang cantik indah waktu malam itu para nabi dan rasul bukan tak ada, tapi dek kerana cahaya matahari maka terus sirna yang lain, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu seseorang cinta dengan seseorang kerana 3 perkara. Cek balik kenapa Kak Ajah cinta dengan Abang Haji. Cuba Abang Haji kenapa jatuh cinta, falling in love dengan Kak Ajah. Cuba ya. Kalau sebut Mak Ajah nampak tua sangat, maaf. 3 sebab. Kata guru kami Syekh Usamah ibn Sayyid Mahmud Al-Azhari, asbabul mahabbah thalatha la rabi'ata laha. 1. Jamal, kaca. Itu abstraknya, kaca. Kenapa kaca itu terpulang? Mungkin hidungnya, mungkin matanya, mungkin baby face-nya. 2. Maaf, orang itu tak berapa kaca, tak berapa cantik pun sebenarnya nah. Tapi nombor 2 ni dia bagus. Apa dia? Kamal, dia sempurna. Muka taklah berapa kaca, tapi duitnya sempurna. Duitnya kaca ataupun jawatan kaca, tanah ada 12 relong. Whatever. Nah, bawa ada misal yang lain. 3. Kerana maaf, orang itu tak kaca pun, tak cantik pun, duit pun tak apa nak ada lah, jawatan pun tak apa nak ada lah. Tapi yang ketiga, nawal. Tolong diingat, nawal, peribadi akhlaknya tremendous. Jangan kata orang, kucing pun dia akhlaknya dengan baik. 3 sebab tadi kenapa jatuh cinta dengan seseorang kan. 1, Jamal. Jangan sebut Jamal. Kalau Jamal tu unta. Jamal itu kaca, cantik, handsome, beautiful. Yang kedua, Kamal. Yang ketiga, Nawal. Kan senang cerita kan? Nabi, 3 ni ada pada Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Akhir, kat mana cerita tadi? Dapat Nawal. Tak, sebelum Nawal. Mandikan jenazah tadi tu. Subhanallah, lepas Nabi solat, tak ada sana cerita Al-Imam Abdul Rahim Al-Burai bagi tahu hebatnya Nabi yang berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Apa kata beliau? La in kana Ibrahim khassa bi khullatin fa hadha an-nabiy utiya hubbahu wa qurbahu wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza sab'a fahtaraqa hujbah wa in fajjara al-yambu'a Musa min al-'asr فأحمد أروى من أنامله رغبة وإن كلم الأموات عيسى بن مريم فأحمد في يمنه سبحت الحسبة. Terjemah 5 tahun lagi terjemah. Yang saya baca tadi itu terjemah 5 tahun lagi. So Ustaz Razi dengan Ustaz Fauzi, saya nak habiskan 3 minit. Subhanallah, dah disolatkan. Nabi yang solat, ketika mayat tak diturun ke bawah, Nabi kata tunggu sebentar. Nabi yang masuk ke dalam liang dan kedua tangan Nabi yang ambil letak dekat sini. Lalu Nabi berdoa, Allahumma rada anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, redailah dia kerana sekarang malam-malam sebegini saya redha padanya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma tamannaitu, tidak pernah saya ingin nak jadi berangan-angan illa an akuna mithla dzakal mayyit. Kalaulah saya mayat ni tadi, alangkah eloknya. Dahlah, Masya Allah,
meninggal syahid. Orang yang meninggal syahid, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati, tak, tapi mendapat rezeki di sisi Allah sentiasa. Dahlah syahid. Dimandikan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Disolatkan oleh siapa? Diimami oleh Rasulullah SAW. Siapa yang ambil jenazahnya dengan kedua tangan ini, tembus 7 petala langit? Nabi. Dan Nabi doa lagi tu angkat kedua tangan, Allahumma rida anhu, ya Allah ridailah dia, fa inni amsaitu anhu radin, karena malam sebelumnya saya rida padanya. Hadirin, itulah dia menjadi apa? Ibnu Mas'ud jadi macam jelas, ya Allah, kalaulah saya jenazah tadi, how nice it is. Itu yang saya nak bawa hari ini. Hadirin, rida Allah kita gapai. Kalau rida manusia, rida nas ghayatun la tudrak. Rida manusia satu perkara yang tidak mungkin akan dicapai. Maaf ya, orang suka dengan kita, ada juga orang tak suka. Begitu dalam kehidupan biasa. Nabi sahaja, qad qila anna Allah dhu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salima Allah min bariyatihi wa la nabiyun huda kaifa ana. Kata Imam Syafi'i ketika beliau dikata oleh orang wala imam dalam ilmu dan dalam amal, Allah dikatakan punya anak, Nabi dikatakan seorang bomoh, Allah tidak selamat daripada lidah hambanya. Demikian Nabi yang mulia, kaifa ana, saya lebih lagi. Gitu hadirin, mudah-mudahan apapun yang kita buat, tuan-tuan silakan mengajar, abang-abang ngaji, kakak-kakak ajar, silakan saja mentadbir universiti. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu, buat baik-baik dengan buat ikhlas. Dan yang penting apapun kita buat, apapun position, apapun profession kita, semuanya untuk menggapai redanya Allah Subhanahu wa taala. Redha tu ada dalam kerja, ada dalam belajar, ada dalam solat, zakat, puasa, haji, ada dalam bermuamalah dengan sesama kita, dengan students, dengan university. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan Allah berikan keridhaan, dan itulah kejayaan yang hakiki dunia dan akhirat. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul di atas segala pencerahan, di atas segala tausiah, perkongsian tentang topik kita pada hari ini, iaitu hijrah hati ke persada ukhrawi. Jadi alhamdulillah selesai sudah, tamat sudah kita punya grand talk pada hari ini. Jadi secara kesimpulannya yang boleh saya simpulkan iaitu dalam sebuah hadis daripada Imam An-Nawawi Arba'in, yang mana hadis yang pertama antaranya ialah hijratuhu faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah antaranya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu akan dapat pada mereka, iaitu kepada Allah dan juga Rasulnya. InsyaAllah barang siapa yang hijrahnya itu adalah kerana Allah, maka dia akan dapat pada Allah. Barang siapa yang hijrah itu kerana Rasul, maka dia akan dapat juga Rasul. Dan begitu juga dengan pahala-pahalanya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz Muhadir Jul di atas segala perkongsian. Jadi sebelum tu saya minta Dr. Haji Fuzi untuk tampil ke hadapan bagi memberikan sahabati dan juga cenah hati kepada Ustaz Muhadir Jul. Persilakan, insya-Allah. Flow. Ada cameraman ke ni? Ni multitasking ni Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada